Kita nak teruskan perbincangan pada pagi ini tentang impak negatif gluten dalam pemakanan keluarga, dan untuk itu kita bawakan tetamu di studio bersama dengan Puan Ada Uwais, pakar pemakanan diet. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Selamat pagi, terima kasih Irfan dan juga Sofia. Sama-sama. Tadi kalau kita lihat pandangan orang ramai tentang penggunaan dan pengambilan gula dalam keadaan seharian, bagaimana kan, banyak ke sikit ke. Nak tanya juga kepada Puan sendiri, apa yang dikatakan sebagai gluten ini dan adakah ia berkait rapat dengan kegemukan yang berlaku? Okey, saya kena diri saya dulu ya. Silakan. Saya Ada Uwais, adalah nutritionist medicine practitioner dan juga merupakan coach pemakanan anda. So kalau peserta saya coaching nak minta kurangkan berat badan, dua benda yang saya suruh diorang stop. Gluten dan juga gula. Dua ni adalah musuh utamalah. So apa soalan Irfan tadi berkenaan dengan gluten kan, impak kepada kita. Okay, kita kena faham gluten tu apa. Pernah tanya tak gluten tu apa sebenarnya? Gluten tu. Dia adalah sebenarnya protein yang biasanya kita temui dalam tepung gandum ataupun rye dan juga barley. So gluten ni dia bersifat kenyal. So bila kenyal dan elastik membolehkan untuk kita pembentukan dough yang sempurna. So kita kena berterima kasih sebenarnya kepada gluten ni. Kerana gluten kita boleh makan kek, roti, pasta. Ya, sedap kan semua tu kan. Sedapnya. So kerana gluten jugalah dia membantu mengembangkan industri pemakanan. So itulah gluten. Definisi gluten. Tapi kalau terlebih makan gluten nanti badan jadi naik. Naik berat badan semua macam mana? Okey, itu yang masalah bermula. Kita kena tengok dulu. Gluten merupakan makanan Rasulullah SAW lah daripada dulu kan. Tapi kita kena tahu tepung jenis yang bagaimana Rasulullah pakai. So kalau boleh Google, nama dia durum. Durum dia bersifat keperang-perangan. Hari ini tepung kita warna apa? Putih. Warna putih. So dia different lah. Sebab berlakunya revolution dalam tepung gandum ni. So dia hybridkan benih biji gandum tu menjadikan untuk cater permintaan yang sangat tinggi dan proses pertumbuhan tepung lebih cepat. So that's why dia hybrid kan. Di situlah masalah bermula. So bila jadi hybrid ni dan ditambah juga dengan pemutih untuk memutihkan tepung tu, dan di situlah bermula masalah-masalah yang bila kita makan terlampau tinggi protein dalam tepung gandum tu menyebabkan perut kita manusia biasa ni tak boleh nak urai. So that's the problem. Tak boleh nak uraikan protein tadi tu. Sebab dia terlalu banyak. Terlalu banyak. Tapi kalau kita tak boleh makan gluten, kita ada alternatif ke Puan? Definitely, sebab kita Malaysia bukan negara pengeluar tepung. Betul. Kita import tepung. So kita sebenarnya kan, saya sangat geram bila orang tanya saya kan, nak diet macam mana kan. Tapi dia orang tak makan nasi, dia orang makan roti. Bila dia makan nasi. Sebenarnya penjenayah yang sebenar adalah tepung dan juga gula. Itu adalah penjenayah yang sebenar. So nasi tak bersalah. Okey, nasi tak bersalah. Jangan salahkan nasi. Salahkan roti. Selalu jadi mangsa keadaan. Itu mangsa keadaan kan. So tapi nasi, bila saya cakap nasi tak salah, jangan sampai separuh periuk. Tak boleh lah macam tu. Suku separuh lah. Suku separuh, yes. Saya suka idea tu. So kita ambil nasi suku dan kita tambahkan lebihan dengan protein, lauk pauk lah. And then dengan serat sayur. So it's normal untuk kita jaga kesihatan. Sama ada nak kurangkan berat badan ataupun nak reverse diabetes ke. Benda-benda macam tu lah yang saya akan cadangkan. Okey, jadi sebenarnya kita kena tahulah kan apa sebenarnya yang menjadi masalah utama kegemukan lah kan. Betul, kita kena tahu punca apa yang kita makan tu, makanan. Sebenarnya. Dari segi rutin pemakanan kita juga perlu ubahlah kan, maksudnya pengambilan makanan yang lebih betul, yang lebih sihat, dan juga kalau tadi kita boleh amalkan suku-suku separuh tu, itu antara yang terbaik lah juga kan. Betul. Macam saya kan, sebab dalam dunia ni ada banyak jenis penyakit. Betul. Ada banyak jenis diet. Ada lebih 100 jenis diet kan. So tengok kesesuaian you nak diet sebab apa. Kalau macam untuk kurus ataupun untuk reverse diabetes, kita ada sekian-sekian meal prep yang kita boleh advisekan. Macam tu, itu pun nak pukul rata. Betul. So ada yang macam gluten ni, impak dia kepada especially keluarga lah, family, anak-anak kan. So ada anak yang tak enzima, dia bukan enzima, dia biasa normal. So bila dia makan gluten, konsisten makan gluten, lepas tu campur pula dengan gula, so dia akan menyebabkan anak-anak tu jadi lebih hyperaktif. Okay. So gluten ni sendiri, actually tepung gandum ni, dia adalah high in carbohydrate. So dia boleh tukarkan bila kita makan kepada gula, dan tambah lagi gula lain yang kita makan dalam tepung tu, contohnya roti berperisa coklat, ada krim pula kat dalam tu kan. So dia bergabung, dia akan jadi hyperaktif. Itu salah satu untuk anak-anak lah. Banyak lagi sebenarnya simptom yang gluten hari ni yang saya rasa mungkin Sofia ataupun Irfan sendiri ada kalangan family you yang ada masalah dengan eczema. Ya, betul. So itu berpunca daripada gluten tu tadi. Yang terlampau tinggi protein dia. Pada masa yang sama juga
kalau macam kita perempuan, kalau kita period kita bloated kan. Kalau kita makan pula gluten, dia akan jadi double bloated. Betul. Dan akan end up kepada gastric. Yes. Betul. Betul. Itulah puncanya gluten. So daripada gastric tu pula akan menyebabkan kita ada rasa emosi yang tak stabil. Lepas tu kita duk salahkan mungkin kawan-kawan kita ke suami salahkan kan, betul tak? Sebenarnya apa yang kita makan tu. Dan pada masa yang sama juga boleh menyebabkan anxiety. Nampak tak dia punya impak dia sedikit-sedikit naik. Hari ni anxiety, depression berapa ramai orang. Sebab dia tak jaga emosi. Kenapa tak jaga emosi? Sebab pemakanan tadi. Berpunca pada pemakanan kita. Semuanya bermula daripada pemakanan. Cara kita, gaya hidup kita kan, bagaimana kita makan, dan itu boleh menyebabkan berlakunya masalah kesihatan yang lain pula. Dan Puan, kalau kita nak cakap pasal gluten ni kan, bagaimana dengan kadar pengambilannya yang sehari-hari yang boleh kita boleh makan? Okey, pengambilan gluten ni kan, sebab kita ada alternatif sebenarnya. Macam tadi nasi kan. Okey, nak makan tepung gandum, kita ni boleh tukar kepada tepung beras ataupun tepung ubi ataupun tepung jagung yang tak ada gluten. Perasan tak orang dulu-dulu makanan kita kuih-kuih murid kan, macam koci, kan tak ada tepung gandum. Betul juga. Tapi orang dulu kurus. Kenapa? Kan? So kita ada alternatif lain. Macam hari ni banyak sangat gluten dalam pemakanan kita. Contoh kita scroll TikTok kan, tiba-tiba lalu kek tapak kuda. Saya baru makan Lepas tu aduh, kantoi pula. belum habis lagi FYP kita kek tapak kuda ni, crumble ni. Wow. Macam mana tu? Memanggil-manggil. So nak cakap, benda ni, makanan hari ni direvolusikan. Kita memandai-mandai kan untuk revolusikan. So sehingga kita tinggalkan tradisional makanan tadi. So hari ni macam saya cakap tadi, soalan yang tadi tu, kita boleh kembalikan balik makanan tradisional kita. Which is sedap pun sedap. Betul. Sihat pun sihat. Menggunakan tepung gandum, tepung beras, tepung ubi dan juga tepung jagung. So kalau nak makan tepung, teringin sangat nak makan tepung. Dah craving ni, macam mana ni? Pilihlah, at least kalau macam dekat Malaysia pasaran sekarang, yang warna purple tu. Warna purple. Roti warna purple tu. Okey. Dia lebih better lah daripada yang warna putih tu. Menggunakan tepung gandum. Ataupun yang paling tepat sekali sebenarnya adalah sourdough. Pernah dengar tak? Sourdough. Roti sourdough sebab dia kurang protein berbanding dengan roti putih. Wow. Kalau ikut pengalaman Puan kan, setakat ini bagaimana dengan awareness yang orang Malaysia fahami ketika ini berkaitan dengan gluten? Okey, saya rasa sangat sedikit dan dia bukan tanggungjawab saya lah. Actually saya ada buat awareness dekat YouTube saya sendiri lah, Adat Y. So kita mengajar orang buat makanan gluten free, sugar free kat situ. For those yang nak kurangkan berat badan, for those yang nak reverse diabetes. So itu adalah makanan-makanan gluten free, sugar free. Sebab nak maintain gluten free, sugar free sangat agak sukar sedikit. Sebab sumber dia satu kan. Betul. Yang kedua, kita tak ada pengetahuan nak ubah resepi. Macam nak R&D sendiri kan. So this is my job lah untuk educate orang di luar sana macam mana nak cari resepi yang penting dia sebenarnya sedap. Dia kena sedap. Kena dengan tekak kita kan. Kalau tak sedap, dia give up. Betul. Tak adalah sehari dua je diet kan. Lepas tu give up. Satu menu mungkin resepi yang boleh dikongsikan yang paling mudah kita nak tukar gluten kepada alternatif lain bagaimana? Okey, kalau macam gluten macam saya kan. Saya ada buat satu bun roti. Boleh tengok kat YouTube saya. So roti tu kita menggunakan almond, tepung almond tu. Lepas tu kita menggunakan fiber pisang mahas untuk bindkan dia. So dia menjadikan tepung. So ini memang sesuai untuk orang yang ada diabetes lah. Sebab dia memang low carbohydrate, rendah carbohydrate. Tapi kalau let's say kita tak ada, macam mana nak cari pisang mahal, nak cari almond tu mahal apa semua kan. So kita boleh menggunakan macam lempeng ke roti canai menggunakan tepung beras ataupun tepung jagung ataupun ubi pun boleh. Boleh menukarkan rasa dia sangat sama. So boleh pergi ke YouTube saya untuk tengok food recipe. Nak cerita kat sini tak sempat. Panjang Kita bakal lapar pula kat sini. Kan? Yang penting you sihat lah. Okey, dan kalau ada anak-anak yang mungkin alahan kepada gluten kan, jadi apa antara perkara yang perlu diambil kira dan perlu dilakukan? Mungkin ialah sebab kalau kita nak cakap makanan ni banyak yang menggunakan gluten kan. Betul. Jadi bagaimana tu kita nak memisahkan sebab ada anak-anak kita yang alah kepada gluten kan? Betul. First saya rasa kebanyakan ibu-ibu sekarang ni yang ada anak eczema especially kan, yang ada gluten ataupun gluten intolerant lah dalam bahasa Englishnya. So mereka memang akan spend a lot of money untuk anak-anak mereka. Saya ada few customer lah yang memang sanggup berhabis beribu untuk makan anak ni, pastikan anak dia itu tak ada. Kalau dah sakit susah lah kan, nak kena pergi hospital, ambil cuti dan sebagainya. Betul. So first nasihat saya adalah
kita start dulu berhenti tepung gandum. Okey. Itu dulu. Okey. Stop dulu saja di situ. Kemudian you boleh buat setiap 6 bulan untuk medical check up. Tengok pastikan betul ke anak you ni memang allergic tepung gandum. Gluten tu. Yang kedua, you kena explore resepi-resepi. Banyak dah hari ni yang menggunakan gluten free punya resepi dan mudah dekat I think dekat FB pun ada group yang mempromosikan gluten free, sugar free secara free. So you boleh pergi ke situ untuk tengok. A lot of recipe there. So saya sangat sukalah komuniti-komuniti kat sana sebab ramailah yang mula aware bahayanya gluten ni. Baik. Especially dekat anak-anak lah. Sebab kita kan anak-anak kan perut muda kan, still lagi nak membesar. So please saya nasihatkan pada orang luar sana yang sedang menonton ni, slowly stop gluten, especially dalam tepung gandum. Okay. Kata let's say cuba stop kita tengah satu hari stop dulu. Cuba tengok apa benefit dia dekat kesihatan. Dia akan terasa. Kita akan nampak kan perbezaannya. Perbezaan. Especially orang yang ada gastrik. Yes. Oh, okey. Jadi hari ni jangan makan roti canai. Ya. Kita hentikan Baiklah. segera. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Ada Uwais, pakar pemakanan diet untuk berkongsi tentang impak negatif gluten dalam pemakanan keluarga. Jadi ingatlah kalau kita nak makan apa sekalipun kena berpada-pada, jangan berlebihan. Betul. Dan terutamanya bagi anak-anak yang mempunyai enzima perlu untuk kita elakkanlah pengambilan gluten ni kan Betul. untuk jangka masa